Kerjaya sebagai pelukis tidak dilihat sebagai suatu profesyen yang kritikal dalam industri kebudayaan di Malaysia seperti mana profesyen sebagai pelakon, pengarah filem atau jurutera perfilman. Ledakan teknologi khususnya dalam industri multimedia menjadikan kerjaya pelukis hari ini semakin mencabar. Untuk memahami bagaimana kehidupan seorang pelukis dan cabaran mereka pada hari ini, kita bertemu dengan seorang pelukis dikenali ramai, Nur Azmal Yusof, yang juga terkenal dengan karya Alizm. Masa kita back balik masa membesar di Terengganu, tak banyak rujukan tentang art itu sendirilah kan. Tapi waktu tu yang boleh kita refer bahan-bahan bacaan waktu tu selalunya surat khabar kan, berita harian ke apa semua. Tapi majalah like macam gila-gila kan. Lepas tu Creative Enterprise waktu tu dia ada keluarkan majalah like fantasi. So dalam tu masa itulah ada information tentang Malaysia ni, rupanya ada artis, bukanlah maksudnya yang kita baca selalu artis-artis luar. Rupanya Malaysia pun waktu tu ada artis-artis yang famous kan. So kita baca tentang Ibrahim Hussein, kita baca tentang Syed Ahmad Jamal, Amrul Nomar, Anwar Rashid kan. Jadi wujudnya individu-individual yang waktu tu saya kira berjaya lah kan, menjadikan melukis itu sebagai satu kerjaya. Jadi minat tu orang kata membuat-buat lah. Jadi kita pun start untuk ikut cara diorang kan, mencari peluang-peluang untuk berpameran dan samping kita improve kita punya skill. Dan kebetulan waktu tu daripada saya duduk Terengganu and then berpindah ke Kuala Lumpur, dan opportunity tu lebih lah. Sebab masa tu di Kuala Lumpur antara tempat-tempat rujukan ataupun orang duk pergi waktu tu Central Market. Waktu tu kali Central Market tu ramai lah macam portrait artis Aris Aziz, pelukis landscape ni Abdul Ghani Ahmad kan. Jadi diorang ni menjadi rujukan kan. Jadi kita tengok, oh rupanya melukis ni sebenarnya boleh hidup. Masa darjah 3 ada satu pertandingan melukis ni lah. Saya ni sebenarnya tak pernah orang kata apa tahu yang kita ni boleh betul-betul boleh melukis. Tapi masa darjah 3 tu dapat peluang untuk wakil sekolah, masuk pertandingan. So apabila masuk pertandingan tu, dia orang announce siapa yang menang nombor 1 tu akan dapat bicycle BMX. So oleh kerana dia punya hadiah tu BMX, jadi kita pun macam, oh aku nak dapat BMX kan, sebab nak beli waktu tu basikal tu memang mahal. Jadi masuk, kita pun lukis lah. So organizer waktu tu Rotary Club cakap siapa yang menang nombor 1 dapat hadiah BMX. Kita pun lukis, dia bagi tajuk waktu tu kebakaran. On the spot dia bagi. So kita pun masuk tu lukis-lukis. Nak jadi cerita, memang rezeki saya lah menang nombor 1. So dapatlah basikal BMX. Selepas daripada itu, orang cakap adrenalin lah kita punya energy. So kita tahu apabila kita masuk tu dan kita menang, kita dapat imbuhan. Imbuhan tu macam contoh zaman tu dia orang akan bagi duit lah dalam RM100, RM50 kan. Jadi kita tahu ada imbuhan. Jadi minat untuk melukis tu lebih. Kerana ada benefit yang macam tu lah. Jadi saya fikir apabila dah lama, daripada lepas sekolah menengah masuk universiti, saya pun tak tengok belakang lagi dah, tak tengok bidang-bidang yang lain. Saya meneruskan pembelajaran ataupun mendapat formal education dengan masuk ke UiTM. Ada yang beranggapan melukis ini cara mudah untuk memperolehi pendapatan dengan menjual kepada pengumpul lukisan. Adakah ia benar? Kalau senang rasanya ramai kot jadi artis kan. Sebab macam senang kan, melukis je, lepas tu orang beli. Tapi sebenarnya dia tidaklah semudah yang kita tengok. Dia sama juga dengan bidang-bidang yang lain. Nampak senang tapi tak. Sebenarnya ada dia punya orang kata obstacle yang kita kena lalu lah. Contoh, kita tak ada nama, orang tak kenal. Macam mana nak bagi ada nama? So benda tu makan masa, makan proses yang ada setengah orang proses tu singkat, ada setengah orang proses tu lama kan, nak dapat orang kata dikenali. Jadi untuk itu kita kena mengikuti proses-proses macam contoh berpameran, start masuk pameran-pameran berkumpulan kan,
apa saja opportunity yang ada waktu itu, macam pameran berkumpulan ke, pertandingan ke, kita akan involve. Just untuk masukkan kita dalam arena tu lah. Sehinggalah orang kita dikenali lah. Rasanya antara kriteria seniman yang perlu ada lah kan. Sensitif tu sudah tentu. Sensitif pada keliling dia, sensitif pada apa yang berlaku pada keliling dia lah. Pada situation like macam politik, masyarakat, mentality, apa semua kan. Tapi dengan isu-isu semasa yang ada, kita cuba untuk create sesuatu yang boleh symbolize ataupun boleh guna benda tu sebagai metafor untuk memberi pendapat. Sebab rasanya lah sebagai artis tu sendiri, kita mungkin bukan orang yang bagus dari segi menulis ataupun bagus dari segi berkata-kata. So, cara kita nak berkata-kata menyatakan sesuatu opinion tu mungkin dengan creation artwork itu sendiri. Tapi pada akulah, tak guna kalau kita buat benda tu duduk dalam studio saja, dia haruslah keluar. That's why pentingnya program-program macam pameran ataupun exhibition lah, supaya kita boleh tunjuk apa kita punya identity ataupun kita punya statement pada umum. Dari segi orang kata apa, surviving kan, secara artis lah, dia ada banyak cara ataupun banyak option. Ada setengah tu dia memilih galeri sebagai orang kata platform untuk dia perform ataupun untuk dia jual dia punya artwork lah. Sebab kita cerita tentang tahun sekarang, tahun 2000, dah masuk tahun baru 2024, wujudnya sistem-sistem yang sudah bagus untuk artis menonjolkan diri seperti galeri lah. So banyak galeri-galeri yang ternama. Jadi banyak artis menggunakan platform tu untuk menjual artwork diorang pada kolektor-kolektor. Tapi ada juga option yang lain. Maksudnya ada artis-artis yang tidak menggunakan galeri, tapi dia individual lah. Maksudnya orang datang ke tempat dia untuk membeli karya lah. Kita tengok sebenarnya kita cerita pasal mahal ni pun dia tak boleh kita kata mahal kan. Sebab mahal dan murah ni dia ada ukuran dia lah kan. Dia mesti ada murah dan baru jadi mahal. Di peringkat yang muda pun, umur 20 atau 30, mereka sudah jual dengan harga 20, 30 ribu, 40 ribu. Itu sebenarnya pun dah tak menjadi satu keheranan. Sebab dengan sistem-sistem yang ada lah. Sebab sekarang ni orang dah pandai tahu tentang apa itu marketing, apa itu sales. Dia orang tahu macam mana nak promote artwork tu lah. Macam mana nak tambah nilai pada setengah artwork. Dan artwork yang mahal ni selalunya, kalau kita tengok teknikal, lebih susah, lebih makan masa, dan juga material yang pakai tu pun mungkin agak tinggilah harga dia. Soalan macam ni kan, kita kena tengok back to history lah, pada sejarah, bukan sejarah Malaysia tapi sejarah dunia lah. Kita tengok yang kita kata, yang contoh semua orang cakap lah, Mona Lisa, painting Mona Lisa. Jadi sebut Mona Lisa, satu dunia tahu. Adakah dia merujuk kepada apa sebenarnya? Satu dunia tahu kan. Jadi negara yang own ataupun museum yang ada painting seperti Mona Lisa tu menjadi tarikan. Kita cerita dari sudut, contoh dari segi pelancongan lah. Orang pergi tu semata-mata nak tengok beratur nak tengok Mona Lisa. Jadi nak kata seni tu tidak penting pada satu negara tu, tidak. Bukti dia ada pada contoh tadi, painting Mona Lisa. Dan kita tengok juga macam Caravaggio, painting-painting yang dia hasilkan tahun 1600 dulu, zaman barok. Orang datang untuk melihat hasil-hasil daripada Caravaggio tu sendirilah. Jadi dia mewujudkan orang kata apa, membantu negara dari segi ekonomi. Jadi hasil negara tu pun meningkatlah kan. Itu satu kan. So ada banyak lagi contoh kenapa benda tu jadi penting. Jadi kita tengok balik dekat Malaysia, adakah dia tidak penting? Yes, betul. Kalau ikut sejarah, kalau ikut kerajaan, dia tidaklah memberi tumpuan sepenuhnya kepada art. Tapi kita kena tengok, kalau kata-kata benda tu tak serius, kenapa wujudnya National Art Gallery? Kenapa setiap negeri ada balai-balai seni diorang sendiri? Maksudnya, kerajaan juga memberi penekanan pada art lah. Cuma tumpuan tu lebih pada teknologi, sains, perindustrian. Jadi art itu dilihat sebagai orang kata apa, tempat untuk mewujudkan ataupun mengekalkan ataupun menjadi sumber rujukan untuk seni dan budaya lah. Jadi kalau saya sebagai orang yang membuat karya seni, saya rasa benda tu sebenarnya penting.
dan berharap satu hari mungkin salah satu karya saya akan menjadi seperti Mona Lisa, Picasso tu sendiri, kan, satu hari nanti kita tak tahu.